Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Nur Hanim dan juga rakan yang disayangi sekalian. Hari ini kami akan membentangkan tentang kaedah pembacaan blueprint. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, orang tua kata tak kenal maka tak cinta. Mari kita berkenalan dahululah. Baik. Nama saya Muhammad Zunnur Ain bin Jasman, bernombor matrik DB18009. Seperti yang tertera di bawah ni. Dan rakan saya pula akan terangkan sebentar lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Afiq bin Zulkifli, bernombor matrik DB18002. Saya akan menerangkan tentang blueprint. Okey, terima kasih saudara Rafiq tentang pengenalan beliau. Jadi kita akan teruskan kita punya presentation dengan beritahu apa yang kita akan go through hari ini. First adalah langkah pembacaan, apa yang kaedah kita hendak membaca. Sekarang ada kekangan sikit sebab blueprint yang kami terima tidak lengkap kerana tidak mempunyai dimensi, skala, legenda, berbagai lah. Jadi oleh itu saya akan beritahu dulu apa yang kami boleh baca melalui blueprint yang kami dapat. Langkah tersebut merupakan langkah yang dapat dijalankan untuk membaca blueprint yang kami dapat, iaitu di SMK Jementah. First adalah memahami jenis dan tajuk lukisan. Okey, nanti saudara Rafiq akan terangkan lebih lanjut lokasi DB dan nama DB tersebut. Ketiga adalah ruangan dan lokasi pelan. Keempat adalah jenis dan susun atau komponen. Itu saja yang kami boleh terangkan melalui kami punya pelan yang kami dapat. Seterusnya kaedah cara kami belajar yang sebenar di kelas. First adalah setiap blueprint perlu ada skala. Okay? Daripada skala tu kami akan menentukan dimensi dia berapa. Baru kita boleh nampak overview menyeluruh tentang berapa besar bangunan tersebut, berapa besar ruang tersebut. Okay? Ketiga adalah legenda. Legenda menunjukkan komponen apa yang digunakan, unit dan juga nilai. Nilai means watt lah, wattage, berapa wattage dia guna. Dan terakhir adalah pendawaian. Pendawaian ni contoh ada lampu yang menggunakan switch dua hala. Jadi daripada plan blueprint ni kita akan nampak lah. Itu saja. Jadi selepas ni rakan saya Afiq akan memberitahu lebih terperinci tentang blueprint yang kami terima. Okey, terima kasih kepada saudara Zunnur Ain tentang penerangan tersebut. Saya akan menerangkan dengan lebih teliti tentang pelan lantai. Okey, pelan lantai ya. Okey, pelan lantai selalunya mempunyai tajuk di bawah ini, iaitu tajuknya adalah kerja-kerja naik taras sistem retikulasi elektrik di SMK Jementah Segamat Johor. Okey, di sini terdapat perkaranya adalah pelan susun atau elektrik untuk blok E ground floor. Di sini adalah blok E ground floor. Okey, blok E ground floor. Okey, saya akan mulakan dengan bilik switch. Okey. Di dalam bilik switch terdapat DB atau SSBE yang memang terletak dalam bilik switch. Okey, SSBE ni maksud sub switch box dalam blok E yang dalamnya mempunyai DBEGLY dan DBEGPR. Okey, mari kita pergi ke komponen-komponen yang berada di dalam bilik switch. Okey, dalam bilik switch mempunyai lampu pendek floor tunggal. Okey, satu lampu pendek floor tunggal. Satu soket keluar 13 ampere 3 pin dan juga 16 inci kipas dinding. Okey, seterusnya kita akan pergi ke luar. Ini adalah mempunyai tangga untuk naik ke tingkat atas kerana kita berada di ground floor atau tingkat bawah. Okey, di sini kita akan lihat pula di dalam kelas, insya-Allah. Dalam kelas mempunyai 3 unit kipas ceiling dan mempunyai 6 unit lampu pendek floor berkembar yang terlekat pada ceiling. Okey, seterusnya mempunyai 2 soket keluar 13 ampere 3 pin. Okey, dan mempunyai 2 pintu berkembar yang membantu pengudaraan dan juga pencahayaan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada makmal sains. Di dalam makmal sains juga terdapat
sama seperti kelas, iaitu dua pintu berkembar yang membantu pencahayaan dan juga pengudaraan, sama juga fungsinya. Dan di dalamnya mempunyai 8 unit kipas shielding. Di situ ada 8 unit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unit kipas shielding. Dan mempunyai 8 unit juga lampu pendle floor berkembar yang terlekat pada shielding. Okey, dalam masang ia ni, kita berada dalam masang. Okey, di dalam masang juga terdapat 4 unit soket keluar 13 pin, 13 ampere, 3 pin, maafkan saya. Dan di dalam mak masai terdapat juga bilik di belakang mak masai yang mempunyai satu unit lampu pendle floor berkembar dan juga kipas exhaust yang bersaiz 10 inci. Di sini terdapat satu soket alir keluar 13 ampere 3 pin, dan juga di luar pula terdapat satu kipas shielding, 3 unit soket keluar 13 ampere 3 pin, dan juga satu unit lampu pendle floor berkembar yang terlekat pada shielding. Di sini juga terdapat satu pintu berkembar untuk memudahkan keluar masuk untuk masuk di sinilah. Okey, sepatutnya, maafkan saya, kumpulan kami kekurangan legend dan juga dimension. Okey, sepatutnya satu pelah lantai mempunyai seperti begini. Saya akan tunjuk contoh ya daripada lab saya. Okey, sepatutnya pelah lantai mempunyai legend seperti ini yang mewakili setiap simbol yang berada di dalam pelan itu. Okey, di sini ada mempunyai simbol dan penerangan seperti ini untuk memudahkan lagi pembacaan orang awam. Okey, di sini mempunyai dimensi untuk mengetahui keluasan sesuatu tempat itu, dan mempunyai garisan panduan yang memudahkan kita, yang berwarna merah ini ya, yang memudahkan kita untuk melukis dan juga mengira. Okey, seterusnya kita sepatutnya juga mempunyai wiring atau pendawaian di dalam rumah tersebut. Ini yang putus-putus ni adalah pendawaian di dalam rumah tersebut. Okey, harap semua faham tentang pelah lantai. Ini kali ini saya akan menerangkan tentang pula perkaitan di antara lita skematik dan juga lita lantai, pelah lantai. Okey, kita mulakan ya. Jika kita lihat di sini, SSBE sub switchboard mempunyai DBE GLY yang digunakan untuk lita kuasa lampu akhir, dan juga DBE GPR digunakan untuk lita kuasa akhir. Okey, jika kita tengok di sini, dia bahagi kepada dua, DBE GLY dan juga DBE GPR. Okey, maafkan saya. Okey, jika kita lihat di lita skematik, pada line 1 di GLY, okey, di R1 mempunyai satu unit lampu pendle floor tunggal. So ini satu ya, tunggal. Okey, mempunyai satu. Ini 4 unit lampu berkembar pendle floor yang terlekat pada shielding. Sebab berkembar, dua sini. Okey, dan juga 2 unit kipas shielding. Akhir sekali adalah 1 unit kipas dinding. Okey, kita lihat di schematik. Kita akan lihat di pelah lantai pula, betul tak? Okey, tadi kita kata ada punya satu lampu pendle floor tunggal di L1. Okey, ini satu. Dan mempunyai kipas shielding. Kipas shielding 2 di 2 unit di sini. Okay, nampak R1. Dan juga mempunyai 4 unit lampu berkembar pendle floor. 1, 2, 3 dan 4. Okey, mempunyai satu kipas dinding di sini di L1. Okey,
Kenapa kita tak masuk P1 dan P1 ini di sebelah ini soket? Kerana dia berada di EGPR pada litar kuasa akhir. Okey. Seterusnya saya akan masuk ke L2. Okey, kita akan lihat daripada plan lantai pula. Okey, L2 di sini terdapat 1, 2, 3 unit kipas shielding. Okey, di sini pula L2 terdapat 1, 2, 3, 4 unit lampu berkembar fender floor ya. Sini 4. Ini punya 3 pada L2 kipas shielding ya. Kita akan lihat di schematic pula. Okey, kita akan tengok di L2. Betul tak mempunyai 4 lampu berkembar fender floor yang terlekat pada shielding. Betul, 4 lampu berkembar. Okey. Dan mempunyai 3 unit kipas shielding. Betul kan tadi? Okey, betul. Okey, yang berada di L2. Okey, pada L3 pula terdapat 4 unit lampu berkembar fender floor dan 4 unit kipas shielding. Okey, mari kita lihat di L3. Okey, L3. Okey, L3. 1, 2, 3 dan 4. Okey, betul. Mempunyai 4 unit kipas shielding. Okey, pada L3 dan mempunyai 4 unit lampu berkembar di L3. Lampu berkembar pada floor 4 unit, 1, 2, 3 dan 4. Ini yang betul. Dan jika dilihat pada L4 pula, L4 mempunyai 1, 2, 3 kipas shielding, 3 unit kipas shielding dan mempunyai 1, 2, 3, 4 dan 5 komponen. Okey, mempunyai 1, 2, 3 lampu fender floor yang terlekat pada shielding 3 unit dan 1 lampu berkembar fender floor di sini menggunakan L4 juga, L4 dan 1 kipas exhaust punya L4 juga. Okey, kita lihat ya, betul tak unit yang dikatakan ini pada L4 schematic. Okey, betul, mempunyai 4 lampu berkembar fender floor di dalam L4 dan mempunyai 3 kipas shielding, 3 unit kipas shielding dan mempunyai 1 unit kipas exhaust. Betul tak? 1, 2, 3 dan 4. Okey, 1 kipas exhaust dan 3 unit kipas shielding. Okey, seterusnya kita akan pergi ke L5 yang dihaskan untuk koridor, lampu koridor. Mempunyai 3 unit lampu fender floor tunggal. Okey, kita lihat sini. L5. Okey. 3 unit lampu fender floor. 3 unit lampu fender floor tunggal yang berada di koridor. Okey. Kita nampak ya. Okey, di sini terdapat spare 1, 2, 3, 4, 5. 5 spare diberikan apabila terdapat salah satu line yang mempunyai masalah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada perkaitan di litar kuasa akhir. Litar kuasa akhir di sini diwakili oleh DBEGPR. Okey, kita akan lihat pada P1. P1 terdapat 3 unit soket keluar. Soket ala keluar 13 ampere 3 pin. Okey, kita akan lihat betul tak 3 unit pada P1. Okey, P1. Okey, ini P1 yang berada di bilik switch 1, P1 soket dan berada di kelas P1 1 dan 2, bermakna campur semua akan mendapat 3 soket ala keluar 13 pin, 13 ampere 3 pin di P1. Okey. Seterusnya kita akan lihat P2 di sini pula. P2 terdapat 1, 2, 3, 4. Okey, 4 soket alih keluar 3 pin 13 ampere. 1, 2, 3, 4 dan kita akan lihat perkaitannya di dalam ini. Okey, P2 di sini 4, 13 ampere 3 pin P2. Betul kan tadi? Okey, di sini cara membacanya. Nampak kan? Maknanya dia berada di P2. Okey, yang berada di P3 pula dalam litar akhir kuasa
P3 terdapat 4 unit soket keluar 13 ampere 3 pin. Okey, kita akan lihat di P3 di dalam lukisan pelan ini. Okey, P3 1, 2, 3 dan 4 yang berada di belakang makmal sains. Bilik di belakang makmal sains ya. 1, 2, 3, 4 sini. Bermakna soket alir keluar pada P3 mempunyai 4 unit. Okey, 4 unit ya. 4 unit betul. Okey, betul. Okey, dan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kegunaannya adalah untuk kecemasan apabila antara P1, P2 dan P3 terdapat masalah di kemudian hari, dan boleh menggunakan line yang lain untuk meneruskan tugas mereka semua. Okey, sekian daripada saya untuk penerangan berkaitan ini. Baik, untuk rumusan hari ini kita telah belajar kaedah ataupun langkah untuk membaca blueprint. Alright, walaupun blueprintnya tak begitu lengkap, tapi alhamdulillah lah kita sampai ke rumusan juga akhirnya. Jadi ilmu membaca blueprint ni merupakan satu perkara yang penting untuk pelajar engineering, lebih-lebih lagi elektrik dan juga elektronik. Sebab semua orang akan mengalaminya satu hari nanti. Itu saja daripada kami. Terima kasih.